Selain tu, pengamal ilmu ni kena buat pemujaan dalam bilik kecil yang tak diketahui oleh sesiapa pun. Antara yang dipuja ialah teras kayu yang ditemui dalam sungai atau lombong. Teras kayu tu mestilah menyerupai tubuh manusia yang kedua belah tangannya lurus ke atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 162, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Silalah subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Maha Guru ambil tempat berhadapan dengan Maziah. Sebenarnya orang lain tak seteruk kamu jalani upacara tauliah atau tamat belajar, kerana kamu pada hemat kami ada kebolehan tersendiri. Aku terpaksa tambahkan beberapa ujian lagi. Hanya orang-orang terpilih je yang dapat ujian macam ni. Aku yakin kamu akan jadi anak murid aku yang berjaya, boleh kembangkan ilmu yang kamu tuntut. Maziah dengar je apa yang Maha Guru cakap dengan penuh khusyuk. Kemudian Maha Guru letakkan tangan kirinya ke bahu kiri Maziah dan rapatkan mukanya ke muka Maziah. Lepas tu Maha Guru tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan nafasnya dalam lubang hidung Maziah, dan nafas Maha Guru tu segera disedut oleh Maziah. Perkara tu diulang sebanyak 3 kali. Bagus, kata Maha Guru. Maha Guru jauhkan mukanya dari muka Maziah dan bersuara, mulai saat ini abadikan dalam hati kamu yang aku ini sentiasa di samping kamu. Jangan sekali-kali cuba lupakan wajah aku dari ingatan kamu. Di mana-mana kamu berada, fikirkan tentang aku. Bila nak tidur, cuba usaha supaya kamu mimpikan aku. Bila kamu dapat semuanya ini, kamu selamat dunia akhirat. Kamu faham tak? Maziah hanya anggukkan kepala. Malah dia tak marah bila Maha Guru angkat tangan kiri dan letakkan atas bahu kanannya. Dari situ, tangan Maha Guru menjala ke pangkal payudara kanan dan berhenti dekat situ. Keterlaluan, kata Mina Supandi. Maha Guru terus angkat tangannya dari bahu Maziah dan berundur ke belakang, lalu palingkan muka ke arah Mina Supandi dan tunduk kepala seolah-olah minta maaf atas perbuatannya tadi. Kemudian Maha Guru suruh Maziah duduk bersila depan lubang, kedua belah tangan letak dekat kepala lutut. Pejamkan mata dan bayangkan Maha Guru dalam hati dan diri dia. Kemudian perempuan suruhan mendekati Maha Guru dan berdiri dekat sebelah kanan Maha Guru. Malam makin larut. Suara burung hantu beransur kurang, tapi lolongan anjing liar makin rancak. Bulu roma tiji meremang bila bunyi burung hantu bertukar jadi macam perempuan menjerit dan mengilai. Maha Guru duduk bersila depan lubang. Tangan kirinya berada atas bahu Maziah dan tangan kanannya ada gelas yang berisi rambut, darah dan air limau. Kemudian gelas tu Maha Guru letak setengah kaki dari permukaan lubang di bahagian tengah. Mulakan, kata Maha Guru. Perempuan suruhan segera mengelilingi belakang Maha Guru dan Maziah sebanyak 3 kali. Masa perempuan suruhan mengelilingi Maziah dan Maha Guru, bermacam-macam bunyi ganjil muncul dari kiri dan kanan dinding buluh. Akhirnya terdengar suara harimau mengaum yang cukup kuat. Serentak dengan tu, perempuan suruhan terus duduk bersila depan lubang. Lepas tu
Maha Guru suruh Maziah hulurkan tangan kanan sambil kembangkan jari-jarinya dan jangan elak bila belakang tangan kena punggung gelas. Maziah segera hulurkan tangan dan Maha Guru terus letak gelas dekat belakang tangan Maziah. Perempuan suruhan bersuara, "Dengar sini Maziah anak Jariah, sepatutnya kamu orang terakhir jalani ujian, tapi kamu dipilih jadi orang pertama oleh Maha Guru kerana beberapa sebab. Sekarang kamu dengar baik-baik wahai Maziah anak Jariah. Mulai saat ini kamu telah ditauliahkan untuk gelang kuning." Mina Supandi terus masukkan gelang yang dibuat dari rotan dan dibalut dengan kain kuning ke lengan Maziah. Gelang kuning tu ditolak sampai ke pangkal ketiak kanan. Perempuan suruhan bersuara lagi, "Dengar sini Maziah anak Jariah, darah kamu akan ditanam dengan gelas berbalut kain kuning. Selagi gelas, rambut dan lain-lain barang yang ditanam tak reput, selama itulah ilmu kamu tak akan musnah. Sesungguhnya diri kamu jadi musnah kerana ilmu dunia. Kamu mesti berjaga-jaga dan berhati-hati dari perbuatan manusia. Demi kesejahteraan hidup kamu, penuhi syarat yang ditetapkan pada setiap malam bulan Muharram. Kamu mesti minum darah segar 1 gelas. Lepas tu lumurkan muka dan lengan dengan darah. Sebaik-baiknya darah manusia yang kamu bunuh sendiri. Tak kira orang dewasa atau kanak-kanak. Paling baik darah kanak-kanak yang berusia antara 2 hingga 5 tahun. Jika kamu tak tunaikan syarat-syarat yang ditetapkan, kamu akan derita sakit yang sukar dikesan dan payah sembuh. Pada mulanya kamu tak ada selera makan. Kamu jadi kurus kering. Muka kamu nampak tua dari usia kamu sebenar. Kesudahannya kamu dipanah peti atau jatuh dari tempat tinggi. Itu saja yang dapat diterangkan kepada kamu." Maha Guru lepaskan gelas dari tangannya, jatuh atas tangan Maziah sebelum jatuh ke dalam lubang. Perempuan suruhan terus timbus gelas tu dengan tanah guna tangan dia sampai rata. "Buka mata dan bangun," kata Maha Guru. Maziah pun buka mata dan bangun. Perempuan suruhan dan Mina Supandi bersalaman dengan Maziah penuh mesra. "Kamu dah tamat," kata Maha Guru sambil tepuk bahu Maziah. Maha Guru dan Mina Supandi duduk di tempat asal. Perempuan suruhan suruh Maziah duduk sebelah kanan Mina Supandi. Maha Guru petik jarinya sambil renung tajam ke arah perempuan suruhan. "Teruskan." Perempuan suruhan tunjuk ke arah seorang pelajar lelaki. Pelajar lelaki tu disuruh buat macam Maziah tadi. Tanpa buang masa, Maha Guru dengan sebilah kapak dekat tangan terus meluru ke arah lelaki tu dan dikapak belakang lelaki tu sekuat hati. Tapi tak lut, cuma bajunya yang terkoyak. "Kamu lulus ujian. Sekarang kamu terangkan pada aku siapa kamu sebenarnya," kata Maha Guru sambil serahkan kapak pada perempuan suruhan. Maha Guru kembali ke tempat duduknya tadi. Pelajar lelaki tu bagi tahu nama dia Wan Deraman, berasal dari Pengkalan Kubu, Kelantan. Umur baru 25 tahun, masih bujang, tak ada kerja tetap. Kadang-kadang ambil upah seluduk beras dari Siam ke Kelantan. Kadang-kadang buat kerja tarik kereta. Kadang-kadang ambil upah bunuh orang. Kerja bunuh orang dia buat di kawasan Siam, terutama di Golok. 2 kali ditangkap polis Siam dan Malaysia tapi berjaya larikan diri. "Siapa ajak kamu kemari?" tanya Maha Guru. Wan Deraman tunjuk ke arah Maziah. "Tujuan kamu kemari untuk apa?" Perempuan suruhan pula menyoal. Ada keresahan di wajah Wan Deraman. Jawab pertanyaannya, "Dia bertanya atas perintah aku," kata Maha Guru. Kata Wan Deraman, tujuannya menuntut ilmu untuk cari kekayaan. Dia tak sanggup hidup susah. Orang susah selalu dipandang rendah, orang kaya selalu dihormati. Maha Guru tersentak dengar jawapan Wan Deraman tu dan bersuara, "Untuk kekayaan dan kemewahan, kamu sanggup minum darah dan hempula perempuan yang mengandung 7 bulan?" "Sanggup." "Bagus, aku harap bila balik ke Kelantan kamu kembangkan ilmu ni. Caranya, kamu mesti jadikan diri kamu ulama berdakwah. Di samping itu, kamu tanamkan ajaran yang kamu dapat ini pada pengikut kamu." "Baik Maha Guru, semuanya akan saya cuba." "Bagus, ambil tempat kamu di sana." Perempuan suruhan pun suruh Wan Deraman duduk bersila sambil berpeluk tubuh dekat dinding buluh sebelah kanan. Jangan bercakap sepatah pun. Kalau nampak apa-apa ganjil, jangan ditegur. Kemudian Mina Supandi suruh perempuan suruhannya tarik peti hitam, bawa pergi ke Wan Deraman dan buka depan dia. Kalau Wan Deraman lari, tikam dengan lembing. Perempuan suruhan pun terus pergi ambil peti hitam yang terletak di suatu sudut yang sama. Dengan tali belati, peti hitam ditarik ke depan Wan Deraman. Bila nak buka peti tu, Mina Supandi halang pula. "Kenapa?" tanya perempuan suruhan. "Kamu ambil ni."
jawab Mina Supandi sambil baling lembing ke arah perempuan suruhan. Sepantas kilat, perempuan suruhan tu elak dan sambar lembing yang menuju ke dadanya. Teruskan, kata Mina Supandi. Perempuan suruhannya buka peti hitam sambil halakan lembing ke bahagian perut Wan Deraman. Sebab bahagian itulah Wan Deraman tak kebal dengan sebarang senjata. Sebaik peti hitam dibuka, seekor ular sawa sebesar pokok pinang bergerak keluar perlahan-lahan menuju ke arah Wan Deraman yang duduk bersila. Lidah ular yang bercabang dan panjang tu menjilat-jilat seluruh tubuh Wan Deraman. Kepalanya menyondol-nyondol celah kangkang Wan Deraman sampai tubuh Wan Deraman terangkat sikit. Dalam sekelip mata, tubuh Wan Deraman telah dilingkari ular sawa tersebut kecuali bahagian leher dan kepala. Sebahagian dari badan ular sawa tu masih berada lagi dalam peti hitam. Lidah ular sawa tu terus menjilat hidung dan kucuk bibir Wan Deraman yang kelihatan kaku dan pucat. Biarkan dia dekat situ, teruskan upacara ini, kata Mahaguru. Perempuan suruhan tinggalkan Wan Deraman yang tubuhnya dah tenggelam dalam belitan ular sawa dan mendekati orang terakhir untuk menjalani ujian. Kamu pula, pelajar lelaki seterusnya terus berdiri dan tundukkan kepala bagi hormat pada Mahaguru. Siapa kamu? Tanya Mahaguru sambil keluarkan ekor pari yang hujungnya disalut dengan serbuk kaca ditumbuk halus dari bawah pehanya. Pelajar lelaki itu beritahu nama dia Osman Garing, anak jati kampung Sungai Tukang Sidin dekat Teluk Ansun atau Teluk Intan. Waktu umur 6 tahun, dia dibawa oleh orang tua ke kampung Balun Bidai dekat Kampung Gajah. Emak bernama Lijah Langsat, bapa bernama Ali Duku. Pernah menikah sebanyak 35 kali. Apa ilmu yang kamu pakai? Tanya Mahaguru. Penyeri sendi paku buana. Dengan tenang Mahaguru tarik nafas. Ilmu penyeri sendi paku buana bukanlah perkara asing bagi dia. Ilmu tu selalu diamalkan oleh pahlawan-pahlawan di kepulauan Melayu yang berhasrat nak menikah dengan puteri-puteri raja atau anak dara orang kenamaan. Biasanya pahlawan yang berjaya tawan puteri raja akan bawa puteri lari ke tempat lain. Dalam waktu tertentu dia akan datang semula ke istana lalu merampas kuasa. Puteri yang dikahwininya dijadikan ketua pemerintah. Ilmu ni berasal dari benua kecil India, dibawa datang ke Nusantara oleh penyebar agama Hindu, bertapak kuat di Bali dan Taroja. Dari situ berkembang ke Jawa, Sumatera dan tanah Melayu. Bagi menyatukan ilmu ni dengan pengamalnya setiap hari, terutamanya waktu matahari naik, pengamalnya kena duduk bertafakur di atas batu besar di tepi muara sambil menghadapkan wajah ke arah matahari naik. Bila cahaya matahari kena muka sampai terpancar peluh, barulah muka dibasuh dengan air 7 jenis bunga yang dah diperam semalaman dalam batil. Selain tu, pengamal ilmu ni kena buat pemujaan dalam bilik kecil yang tak diketahui oleh sesiapa pun. Antara yang dipuja ialah teras kayu yang ditemui dalam sungai atau lombong. Teras kayu tu mestilah menyerupai tubuh manusia yang kedua belah tangannya lurus ke atas. Bila waktu senja, teras kayu tu diusap dengan asap kemenyan sambil pengamalnya baca mentera dalam bahasa Sanskrit. Pengamalnya kena usap tubuh dengan asap kemenyan. Caranya, dupa atau tepak kemenyan kena letakkan bawah punggung. Bila dah yakin bau kemenyan dah sebati dengan bau badan, barulah si pengamal keluar dari bilik rahsianya. Tapi ilmu tu panas, mesti tahu pantang larangnya, kelebihan dan kekurangan ilmu tu. Tapi kata Osman Garing, tok guru dia tak cerita pun pada dia semua tu. Alright, sampai sini dulu sambungan Siri Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.